Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, PRN 17 semakin menghampiri. Ada yang kata tarik PRN sudah dekat. Tarik pembubaran calon, tarik penamaan calon. Pembubaran Sabah, maafkan saya. Tarik Don Sabah bubar, tarik penamaan calon, tarik undi awal, tarik hari mengundi, macam-macam lah menjadi cerita kebelakangan ini untuk rakyat Sabah. Sebelum ini kita sudah mendengar kenyataan warisan untuk bertanding solo. Manakala PHBNJRS pula ada yang kata menjadi cinta tiga segi. Biasanya cinta tiga segi ini berakhir dengan kekecewaan. Tapi itu pada pandangan saya. Kita tidak tahu, mungkin PRN 17 cinta tiga segi di antara PHBNJRS bakal menjadi satu cinta tiga segi yang pengakhirannya manis. Tapi ada satu lagi berita yang saya nak kongsi kepada Anda. Kali ini di antara Warisan dan Barisan Nasional. Mungkinkah ada pakatan sulit? Mungkinkah ada gabungan baharu PRN 17? Ataukah mungkin kerajaan yang kukuh pada penggal hadapan PHBNJRS Warisan? Mungkin juga lah untuk kerajaan negeri. Oke, sebelum saya sampaikan, sebelum saya perkenalkan kepada Anda berita hari ini, saya nak share tentang terapi imun. Ini adalah produk transfer factor ataupun terapi imun. Mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang sedang ada masalah sakit pinggang, sakit lutut, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, gastrik, dan apa saja masalah penyakit kulit, luaran, dalaman, dan apa saja. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi. Produk ini bukan produk main-main, bukan produk kaki lima, tapi produk saintis. Sekiranya Anda berminat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Benar atau tidak berita ini, saya nak kongsi kepada Anda. Satu artikel daripada sayangsabah.com.my dan juga daripada FB Sabah Post. Syafiq didakwa jumpa Zahid. Warisan sedia gabung UMNO selepas PRN. Spekulasi kerjasama politik antara Parti Warisan dan UMNO menjelang PRN Sabah semakin hangat apabila muncul dakwaan Presiden Warisan Syafiq Apdal mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Menurut laporan Jocelyn Tan dalam Akhbar Desta yang memetik sumber Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO, pertemuan itu dipercayai membincangkan kesediaan Warisan untuk bergabung dengan UMNO bagi membentuk kerajaan negeri selepas PRN. Syafiq dikatakan bersedia memberi laluan kepada UMNO untuk jawatan Ketua Menteri sekiranya kedua-dua parti berjaya menawan semula Sabah. Malah UMNO mengenal pasti seorang bekas pejabat awam sebagai calon Ketua Menteri, kata sumber berkenaan. Dakwaan itu hadir ketika landscape politik Sabah terus berdepan kejutan termasuk pergolakan dalam JRS, isu rasuah serta bencana alam yang menggugat keyakinan rakyat terhadap kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Haji Jinon. Kalau benar UMNO, Sabah dan Warisan akan bergabung, adakah setelah Syafiq Apdal bersetuju memberikan laluan kepada UMNO untuk jawatan Ketua Menteri sekiranya mereka menang, mereka cukup majoriti, cukup kerusi, bukankah bukankah Bung Mokhtar yang akan naik? Tapi dinyatakan di sini UMNO telah mengenal pasti seorang bekas penjabat awam sebagai calon Ketua Menteri. Siapakah dia? Adakah Bung Mokhtar ataupun bukan? Kalau bukan Bung Mokhtar, adakah Bung akan kecewa dan akhirnya berpaling tadah terhadap UMNO BN Sabah? Nah, saudara-saudara, benar atau tidak kalau ada perjumpaan di antara Warisan dan Presiden Warisan dan Presiden UMNO Zahid Hamidi?
Benar atau tidak, kita nantikan saja macam mana keputusan PRN 17 nanti. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu perkongsian yang sangat-sangat panas. Ini berkaitan dengan persediaan pilihan raya negeri ke-17. Ada yang kata 3 Oktober pembubaran DUN Sabah dan penamaan calon akan diadakan selepas DUN Sabah dibubarkan, dan PRN ataupun hari mengundi pada 1 November. Nah, saya rasa ramai yang sudah menerima maklumat ini. Tapi kita nantikan adakah maklumat ini benar atau tidak. Tapi Ketua Menteri Sabah sudah membuat pengumuman tarikh pembubaran DUN Sabah sebelum 11 November. Nah, saudara-saudara, siapa yang menang dan siapa yang terpelanting? Kenapa saya tanya begini? Sebab warisan membuat kenyataan bahawa skandal rasuah Sabah akan menjadi penyebab kepada GRS tumbang. Anda setuju atau tidak dengan kenyataan daripada warisan? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Mungkin Anda sedang mengalami apa sahaja masalah kesihatan hari ini. Pelbagai jenis penyakit hari ini. Penyakit berulang, tak pandai sembuh, sakit bahu, sakit pinggang, penyakit melibatkan jantung, hati, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, kencing manis. Saudara-saudara, gout, gastrik adalah antara yang seringkali membelenggu hidup kita. Jadi mungkin terapi imun adalah penyelesaian, adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini selamat, halal dan semula jadi diluluskan KKM. Sekiranya Anda berminat dengan produk ini, Anda boleh menghubungi saya. Sekiranya Anda ingin mengetahui tentang apa itu terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, saya sampaikan kepada Anda satu artikel yang panas. Kenyataan daripada warisan, skandal rasuah Sabah bakal jatuhkan GRS macam 1MDB. Warisan percaya skandal cari gali mineral yang didakwa melibatkan beberapa pemimpin negeri akhirnya akan menjatuhkan GRS dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Berucap pada mesyuarat warisan kinabatangan, Ketua Penerangan Parti itu Muhammad Aziz Jaman mengimbas kembali skandal 1MDB yang membelenggu Barisan Nasional menjelang PRU 2018 dan menyumbang kepada kejatuhan parti itu buat kali pertama. Dia menegaskan dalam PRU berkenaan, Barisan Nasional ditolak oleh pengundi kerana skandal rasuah 1MDB, walaupun tiada klip video yang menunjukkan mana-mana pemimpin Barisan Nasional berbincang mengenai rasuah ketika itu. Apabila kes 1MDB berlaku, adakah kita melihat sebarang klip video yang menunjukkan separuh daripada Kabinet Malaysia membincangkan rasuah seperti yang tular di Sabah? Tidak ada. Tetapi BN ketika itu tetap tumbang pada 2018 kerana pengundi di Semenanjung melihat bagaimana parti itu sudah rosak dari atas hingga ke bawah. Itulah sebab rakyat di Semenanjung menolak UMNO dan BN pada 2018 menurut Aziz. Nah, tuan-tuan, dia pernah dilantik sebagai timbalan menteri dalam kerajaan PH selepas PRU 14, turut menyindir Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, yang didakwa memberi sokongan kepada Bumi Surya Sendirian Berhad untuk mendapatkan lesen cari gali di kawasan seluas 70,000 hektar di hutan simpan Kalabakan dan Gunung Rara berhampiran sempadan Kalimantan. Jadi saudara-saudara, adakah kenyataan daripada Ketua Penerangan Warisan ini bakal menjadi kenyataan, bakal menjadi realiti? Apapun, kita nantikan apa yang akan berlaku selepas ini.